Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu dalam siri tafsir Al-Quran, dan kita masih lagi membincangkan tentang ayat ke-59, 60, 61 yang akan kita sentuh pada kali ini insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-59, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakha sabilahu fil bahri saraba. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. صدق الله العظيم. Ayat ke-59. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu pun mendapat mengambil jalannya ke lautan itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawakan kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang kita dapat lihat dalam episod yang lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebinasaan yang berlaku kepada mereka yang ingkar. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, yang Allah SWT sebutkan ayat ke-59 mahlik di atas wazan maf'il, dan dibaca juga dengan mahlak atau wazan maf'al. Kalau mahlik dia merujuk kepada masdar, kalau mahlak mungkin kemungkinan besar dia merujuk kepada waktu. Jadi kedua-duanya adalah boleh berlaku, sama ada yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebinasaan itu sendiri atau waktu yang telah ditetapkan. Ini dari sudut bahasa Arab kalau kita lihat. Macam kita menyebut perkataan ma'rid ataupun ma'rad. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang ke-60 mulalah Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kisah yang ketiga dari surah Al-Kahfi. Kisah yang pertama Ashabul Kahfi, kisah yang kedua Sahibah Al-Jannataini, Sahibul Jannataini, seorang yang mempunyai dua kebun yang telah kita bincangkan kebinasaan berlaku padanya selepas dia enggan untuk mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh sahabat yang beriman itu. Yang ketiga sekarang ya kisah yang lanjut yang Allah SWT kemukakan, kisah Nabi Musa AS mencari ilmu. Berkata Profesor Haswi Siddiqi dalam kitab terjemahan Qurannya bersama dengan panelis yang lain, dia meletakkan episod ini tajuknya Nabi Musa AS mencari ilmu. Dan setelah saya semak beberapa kitab-kitab tafsir seperti contohnya Mahasin Ta'wil oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, dalam kitab Al-Fakhrazi, Al-Imam Al-Fakhrazi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, kemudian dalam tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, juga dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Muhammad Ali Asy-Syaukani, semuanya menyebut episod ini episod menuntut ilmu, dan memang tepatlah apa yang disebut oleh panelis penterjemah untuk kita fahami bersama-sama pembahagian-pembahagian kisah-kisah dalam Al-Quran ini. Pertamanya, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita menyimak dalam kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang Musa dan Khadir alaihi salam yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam episod ini, panjang,
dari ayat 60 hingga ayat 82. Kisah tentang Nabi Musa berjumpa dengan Khadir alaihimassalam. Para ulama secara dasarnya berbeza pandangan menentukan status Khadir ini. Setengah orang panggil Khidir, setengah orang panggil Khadir. Kalau kita lihat dalam tafsir dalam Mu'jam Al-Wasit oleh Dr. Ibrahim Anis, beliau lebih setuju untuk mengatakan Khadir, kerana Khadir atau wazan fa'al yang merujuk kepada Nabi Khidir ataupun Abdul Salih ini mengikut perbezaan persisihan pandangan para ulama. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya kisah yang dapat kita semak menerusi Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi Musa pernah menyampaikan pidato ucapan kepada umatnya. Bila Nabi Musa menamatkan ucapannya, maka seorang daripada Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Hadis ini hadis sahih, sidang pendengar ya. Wahai Musa alaihissalam, Nabi kami yang mulia, siapakah yang paling alim dalam hidup dalam dunia ini pada hari ini? Nabi Musa tidak mengisnadkan, tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah SWT. Sebaliknya Nabi Musa kata, aku orang yang paling alim. Bila Nabi Musa jawab aku orang paling alim, Allah SWT lantas mengutus Jibril alaihissalam untuk mewahyukan kepadanya bahawa kamu ini belum cukup alim lagi, wahai Musa. Pergilah kamu untuk mencari seorang hamba-Ku yang dipanggil oleh Allah SWT Abdun Salih. Nanti kita lihat pandangan dikemukakan oleh Syekh Jamaluddin Qasimi, Abdul Salih ini, dan juga Muhammad Ali As-Sabuni. Yang pentingnya Nabi Musa alaihissalam bila mendengar arahan, mendengar wahyu daripada Allah, ia merupakan satu cabaran buat Nabi yang mulia ini. Nabi Musa tersentak bila Allah SWT mengingatkan dia, pergilah kamu untuk berjumpa dengan hamba-Ku Abdul Salih. Tandanya apa? Tandanya bila kamu sampai ke tempat Abdul Salih ini, kamu akan dapati ikan yang telah kamu bawa, yang kamu masak, yang telah pun mati, ikan yang sudah dimasak ke atau digaramkan, mengikut pandangan-pandangan yang berbeza. Yang penting ikan yang ready untuk dimakan, yang sudah mati. Tandanya di tempat tersebut ikan ini akan melompat dan masuk ke dalam air semula. Masya Allah, ini satu perkara yang pelik. Tetapi bila mendengar cabaran tersebut, Nabi Musa telah pun berkata kepada pemudanya yang disebut di sini oleh Imam Al-Khurazi, namanya Yusha' bin Nun. Ini nama orang Bani Israel, memang pelik. Nama ini bukan mengikut wazan dalam bahasa Arab, kerana dia merupakan nama orang-orang Bani Israel, bahasa Hebrew, Ibrani. Lantas Nabi Musa telah berkata kepadanya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti melainkan bila dah sampai ke tempat berjumpa dengan hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk aku menuntut ilmu daripadanya. Iaitu tempat yang boleh kita gariskan di sini sebagai satu maklumat asas, iaitu tempat Majma' al-Bahraini, pertemuan dua buah lautan. Aku akan sampai ke sana berjalan tak berhenti-henti, sama ada aku sampai ke sana bertahun-tahun sekalipun tak akan aku peduli, melainkan aku kena sampai juga, aku kena mengukuhkan semangatku untuk sampai ke sana. Ini kata-kata Nabi Musa bila mendengar wahyu daripada Allah yang merupakan cabaran buatnya. Ini merupakan satu perkara yang penting. Kata Imam Al-Khurazi, Allah SWT mengemukakan kisah Nabi Musa ni ada beberapa faedah yang penting. Satu daripadanya untuk menampakkan kepada kita yang membaca Al-Quran Al-Karim supaya bersifat tawadhu. Nabi Musa ni berapa kali dia pergi belajar. Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas, nanti ada umur kita akan baca surah Al-Qasas, kita akan kaji surah Al-Qasas. Nabi Musa telah pun belajar daripada Salih di Madian selama fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashuqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Kisah belajar daripada Nabi Salih selama 10 tahun belajar sebelum itu untuk menjadi nabi. Dan sekarang Allah SWT suruh belajar lagi sekali. Ini adalah satu sifat yang penting yang ada pada setiap orang Islam. Mesti berusaha untuk belajar dan mesti tawadhu dalam menuntut ilmu. Nabi Musa walaupun telah menjadi nabi, bila Allah wahyukan kamu kena pergi belajar lagi sekali dengan hamba-Ku yang saleh, Nabi Musa akur dan taat dan mengatakan aku mesti menjalani perjalanan ini walaupun jauh sekalipun. Nanti kita lihat pula pandangan Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran tentang semangat jati diri menuntut ilmu yang ada pada manusia namanya Musa alaihissalam ini, yang namanya tasmim, israr, maknanya bersungguh-sungguh, konsisten, istiqamah untuk menuntut ilmu. Nanti kita akan lihat proses untuk jadi orang yang istiqamah, kesedaran yang perlu ada dalam diri kita umat Islam dan pada anak-anak yang kita didik. Sidang pendengar sekalian, maka Nabi Musa pun memilih salah seorang daripada
pengikutnya yang paling setia. Kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, kata Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, fata, orang Arab ni biasanya menggunakan perkataan khadam, dia tak panggil khadam. Khadam ni macam memperlecehkan dia, jadi panggil fata. Fata ni lebih lembut sikit. Fata ni biasanya dipilih orang-orang muda yang nak mengikuti, yang terpilih, yang setia ni biasanya orang yang mempunyai futuwah. Futuwah ni maknanya yang terhimpun padanya sifat-sifat orang muda. Orang muda kuat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kepada kita satu gambaran, dan bukan kebetulan di sini, bahawa dalam menuntut ilmu ini, dalam perjalanan kita yang jauh, perlu ada orang yang kuat yang dapat bersama-sama dengan kita. Kuat ni yang subjektif, kuat dari sudut iman, kuat dari sudut badan, kuat dari sudut semangatnya dan sebagainya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi Musa AS memilih pemuda yang paling taat di kalangan pengikut-pengikutnya, dan waktu itu Nabi Harun menjadi wazirnya, menjadi naibnya, menjadi pembantu timbalannya waktu ketiadaannya itu untuk memimpin Bani Israel. Nabi Musa AS memilih pemuda yang namanya Yusha' bin Nun. Ini menurut pandangan kebanyakan ulama mufassirin merupakan pemuda yang paling setia dengan perjuangannya. Jadi bila dikatakan pada pemuda ini, kita akan menjalani perjalanan jauh untuk mencari abdun salih, maka mereka pun berjalan jauh sampailah ke satu tempat, Majma' al-Bahraini. Majma' al-Bahraini ni mengikut tarjih yang dikemukakan Dr. Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Quran Al-Karim, ia merupakan tempat yang terletak di dekat dengan Iskandaria. Tempat yang kita katakan tempat antara Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ni satu teluk laut Jordan, yang mana Jordan ni ada ini saja merupakan kawasan lautnya. Kawasan ini merupakan pertemuan di antara laut Jordan, laut Aqabah ini ataupun laut Jordan bertemu dengan Bahrul Kulzum. Bahrul Kulzum ni lautan merah. Di sini yang dimaksudkan, dan pandangan yang lebih tepat sebenarnya, kata Syekh Qutb. Ada pandangan lain yang dikemukakan oleh ulama-ulama mufassirin yang lain di Tanja. Tanja ni dekat Maghribi, Morocco, jauh sangat daripada kebenaran, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kerana Nabi Musa perutusannya di kawasan Sinai, di kawasan Mesir. Dia nak pergi ke utara sebelah lautan apa yang kita panggil lautan Atlantik ini, yang dekat dengan Gibraltar, Jabal Tariq di Spain, di Andalus. Agak jauh dan tidak munasabah sebenarnya. Jadi yang lebih tepat, kata Dr. Syauqi Abu Khalil dan kebanyakan ulama mufassirin mentarjihkan, maksudkan di sini pertemuan antara lautan Jordan dengan lautan Merah, dekat Teluk Aqabah di sini, dekat dengan Laut Mati. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan kawasan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di sini, Nabi Musa dan pembantunya Yusha' bin Nun ini, kerana keletihan yang amat sangat, mereka pun tertidur. Dan waktu itu menurut huraian yang dikemukakan oleh Imam Al-Fakhrazi, Yusha' bin Nun ni nak mengangkat wudu, maka waktu itu dia pun kepenatan, macam mamai lah istilah yang boleh kita gunakan. Pada waktu itu, ikan yang mereka bawa, yang sudah dimasinkan ini atau sudah digoreng ini, sudah sedia untuk dimakan, melompat masuk ke dalam lautan. Dan Fata Musa yang namanya Yusha' bin Nun, pembantu Nabi Musa ni, dia tidak sedar, mungkin keletihan yang amat sangat, mungkin mengantuk yang amat sangat, mungkin berbagai perkara. Nanti kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Fakhrazi, penjelasan tentang isu lupa beliau untuk menerangkan kepada Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa sedar, mereka pun meneruskan perjalanan balik semula. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu, mereka merasa lapar. Nabi Musa kata, keluarkan makanan yang kita bawa. Barulah Yusha' bin Nun ni mengatakan pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, minta maaf, ikan itu sudah pun melompat masuk ke lautan. Allah, kenapa kau tak beritahu aku? Menurut hadis yang sahih riwayat Bukhari ni, kenapa kau tidak beritahu aku? Bostan balik semula pergi ke tempat tadi. Dan Nabi Musa pun kata, di sinilah kita akan jumpa dengan abdun salih yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada aku untuk aku menuntut ilmu daripadanya. Daripada zahir kisah hadis ini, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya, kemudian mereka pun mencari dan jumpalah dengan Khadir ataupun Khidir ini, dan keadaannya sedang berbaring, tidur, terlentang, menutup tubuhnya dengan kain. Kemudian Nabi Musa pun melihat dan mengenal pasti inilah Khadir ataupun Khidir yang disuruh oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu dengannya. Nabi Musa pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Dia pun jawab, wahal fi baladika salam. Dia jawab, adakah kat negeri engkau ni ada keselamatan? Khidir ni seolah-olah dia faham, dia tahu pergolakan, krisis ataupun konflik yang menimpa Bani Israel. Dia jawab, kamu bagi salam pada aku jawab, tapi betul ke keselamatan ataupun keamanan yang kau ucapkan itu berlaku kat tempat kau? Jadi sidang pendengar dalam hati dan dikasih Allah sekalian, Nabi Musa pun tersentak. Nabi Musa mengenalkan dirinya, mengatakan, aku ni Musa bin Imran. Jawab Khidir alaihi salam, adakah engkau ni Musa daripada kalangan Bani Israel? Musa min Bani Israel? Jawab Nabi Musa, ya. Tapi mendengarkan masa Nabi Musa berkata, aku disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar daripada engkau. Lihat tawaduknya Nabi Musa alaihi salam. Di sini saya teringat pandangan ataupun bait syair yang dikemukakan oleh Syekh Almarhum Ibn Uthaymin dalam kitabnya Syarah Hilyah Thulabil Ilmi. Beliau berkata, Al-kibru harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Bahawa menuntut ilmu ni jauhilah sifat takabur daripada dirimu, kerana dengan sifat takabur itu menyebabkan dibandingkan seperti air yang tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Air ni maknanya rahmat. Bila rahmat itu tak sampai ke tempat yang tinggi, maksudnya bila kita tidak ikhlas menuntut ilmu, nak jadi terkenal, dengan sifat takabur kita mempertikaikan, mempelekeh-lekehkan orang lain, kita bimbang, akhirnya tidak sampai ke mana apa yang kita perolehi. Apa yang ada dalam diri kita itu tidak menjadi aset untuk kita kembali kepada Allah SWT. Allah redha pada kita. Setiap pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kisah ini akan kita sorot lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Apakah lanjutan daripada Nabi Musa berjumpa dengan Khidir ini, dan bagaimana pandangan dikemukakan oleh Syed Qutb. Akhirnya Yusha' bin Nun ni seolah-olah tidak lagi terlibat dalam episod selepas itu. Dia suruh oleh Nabi Musa untuk balik. Dia akan bertemu dengan Khidir untuk mempelajari sesuatu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.